Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk kelas tingkatan 3 kali ini, kita akan sambung pembelajaran yang lepas iaitu berkaitan dengan bab 1 indeks. So, kita teruskan dengan hukum indeks. Okey. So, hari ini kandungannya adalah bentuk asas indeks iaitu dari segi simbol. Kemudian ini minggu lepas yang kita nampak sebelum ini pendaraban berulang dalam bentuk indeks. Dan hari ini kita akan tengok apa hukum indeks yang melibatkan operasi darab, bahagi, kuasa, kuasa pecahan dan juga kuasa negatif. Okey, so yang pertama sekali kita back balik, kita ingat imbas semula apa itu bentuk asas indeks. Seperti yang kita tahu, bentuk asas indeks mesti ada asas dan juga ada indeks. Asas tu apa cikgu? Asas tu adalah huruf yang besar ataupun nombor yang besar. So, kalau kita lihat contoh dekat sini, A tu besar daripada N kan? So, A tu adalah asas. Dan asas ni dia tak kisah dia boleh jadi nombor, dia juga boleh jadi huruf. Dan yang kecil ke atas tu, N tu adalah indeks ataupun kuasa. Indeks mesti terdiri daripada nombor. Okay, jelas Okay, cuba kita tengok contoh. Okay, kenal pasti asas dan indeks. Okay, contoh yang pertama, M kuasa 4. So, apa yang besar dekat situ? M ke 4. Yang besar dekat situ adalah M kan? Jadi, M itu adalah asas dan 4 itu adalah indeks dia. Yang kedua, 5 negatif 1. Jadi, 5 tu yang paling besar dekat situ. 5 itu adalah asas dan negatif 1 itu adalah indeks. Boleh Okey, barulah kita masuk kepada hukum indeks. Okey, hukum indeks yang pertama ni simple saja, darab. Okey, darab. Darab, bila kita terbalikkan dia akan jadi tambah. Dengan syarat, asas dia mestilah sama. Kalau kita perhatikan contoh tu, A2 darab A4. Asasnya adalah A kan? Jadi, kita boleh selesaikan kedua-dua operasi ke atas tu dengan operasi tambah. Ingat, darab, terpusingkan dia, dia akan jadi tambah. So, 2 tambah 4 akan jadi A asas 6. Okay, hukum indeks yang kedua melibatkan bahagi. Bahagi. So, bahagi yang boleh kita selesaikan mestilah asas yang sama. Jadi, A8 bahagi dengan A3. So, bila kita buangkan tanda titik atas dan bawah tu, okay, so akan tinggal tolak saja kan. Jadi, awak remind kat situ. Kalau bahagi, dia akan jadi operasi tolak. So, A, asas A, 8 tolak 3 bersamaan dengan asas 5. Okey, kita teruskan dengan hukum indeks yang ketiga iaitu melibatkan indeks kuasa dan kuasa. Okey, indeks sudah ada kuasa ke atas kan? Dan ada lagi kurungan, ada indeks lagi dekat atas, ada kuasa dekat atas. Jadi yang itu kita namakan sebagai A3, A asas 3 kurungan asas 4. Jadi operasi apa kita nak pakai? Jadi kita gunalah operasi darab. So 3 darab dengan 4. A itu akan jadi A kuasa 12. Baik, seterusnya hukum indeks gabungan. Okey, yang ni Teacher Sinta gabungkan ketiga-tiga hukum indeks 1, 2, 3 tadi tu. Dan kita selesaikan dia bila melibatkan operasi gabungan. Okey. Perhatikan contoh yang pertama ni, A2 darab A5 bahagi dengan A4. Okay, pastikan dekat situ asas dah sama, A. Kemudian apa kita nak buat operasi kat atas tu? So, operasi kat atas tu kita tukarlah. Kalau darab tu dia akan kita terbalikkan jadi tambah. Dan bila bahagi tu, okay, kita buang atas bawah, dia akan jadi tinggal tolak saja. Jadi, kita selesaikan dia sekaligus. Okay. A besar saja kat situ. 2 tambah 5 tolak dengan 4. Jadi, kita dapat A kuasa 3. Jelas Okey, contoh yang kedua masih lagi hukum indeks gabungan. Okey, tapi kali ni Teacher Sinta gabungkan hukum indeks yang kuasa tu. Okey, ada darab, ada bahagi. Jadi bila soalan macam ni, first kali buat yang mana dulu? Okey, buat keutamaan kurungan dahulu. Jadi awak kena selesaikan dulu 5 3 darab 3. Okey, kemudian barulah selesaikan asas 2 tu. 6 bahagi dengan 2 akan jadi 6 tolak 2. Okey, kita nampak kat situ. Jawapan akhir tu Sinta tak gabungkan kan? 5 darab 2 ada 10 kan? Kenapa
Okay, sebab dia 5 tu asas yang berbeza. 2 tu asas yang berbeza. Kedua-dua ni lain. So, kita tak boleh sekalikan 5 darab 2, 10. Jadi, kena pisahkan 5 kuasa 9 darab dengan 2 kuasa 4. Okey, hukum indeks yang keempat iaitu hukum indeks yang berkuasa negatif. A negatif N. Okay, nampak tak ada kuasa negatif kat atas tu. So, negatif tu terus awak tulis sebagai 1 per. Okay, 1 per apa? Tengok asasnya apa? Asasnya adalah A, cikgu. Okey, kemudian tengok balik N ni berapa nilai kat atas tu. Kalau kuasa 5, jadi A 5 lah. Tapi kalau contoh saya ni A negatif 3. So, negatif tu adalah 1 per dan A kat situ adalah A kuasa 3. Okey, dan hukum indeks yang kelima iaitu menyebabkan kuasa pecahan. Okey, untuk kuasa pecahan, okey, contoh dia A kuasa M per N kan kat situ kan. So, awak kena ingat kalau kuasa pecahan yang atas iaitu M tu, itu mesti kuasa. Okey? Kuasa. Dan yang bawah tu, pecahan yang bawah tu itu adalah punca kuasa. Jadi kalau kita tengok contoh kat situ, A 2 per 3. Okay, maksud dia kita boleh tukar dia dalam bentuk siapa yang kuasa kat situ, 2 ke 3? Ingat tadi teacher Sinta cakap, yang atas tu kuasa, yang bawah tu punca kuasa. Jadi akan jadi A kuasa dengan 2, punca kuasa 3. Jadi dekat situ, kita boleh faham lah kalau kuasa pecahan, okey, yang atas tu adalah kuasa, yang bawah tu adalah punca kuasa. Jadi cara tulisnya macam contoh teacher Sinta dah tunjuk kat situ. So, jelaslah dah ada 5 hukum indeks yang kita pelajari kali ni. So, yang pertama tadi kita remind balik, itu menyebabkan operasi darab. Okey, darab tukar jadi tambah, bahagi tukar-tukar jadi tolak. Okey, kuasa dan kuasa dia akan jadi darab. Kuasa negatif dia akan jadi 1 per. Okey, dan kuasa pecahan dia akan jadi dekat atas tu kuasa, dekat bawah tu punca kuasa. Boleh kan? Okey, rasanya cukup untuk setakat ni. Jadi, terima kasih Teacher Sinta ucapkan kepada semua yang sudi menonton video Teacher Sinta. Semoga awak semua dapat manfaat. Okey, boleh faham apa yang Teacher Sinta terangkan. So, kalau masih ragu-ragu, boleh ulang tengok balik di youtube.com/Teacher Sinta. Sekiranya anda semua suka dengan video Teacher Sinta kali ini, bolehlah subscribe dan juga like channel Teacher Sinta ya. Kita jumpa lagi lain kali. Bye. Assalamualaikum.